salib tadi ya. Dan pada 1182 Masihi di Tibrus melawati Menara Dahal Al-Umal kurun ke-18, ziarah Muzium Umal Jamiah Al-Kabil yang dulu adalah sebuah masjid bermalam dan bermalam di Jerusalem. Ada juga termasuk dalam ni, kita akan menziarah Universiti Palestin ya. Kita akan juga menziarah universiti di Palestin dan tengok macam mana orang-orang Palestin, dan kita tengok mengaturkan pendidikan di sana. Ya, kita tengok macam mana lah orang, dan juga di satu camp UNHCR United Nations punya camp kita akan ziarah ya. Itu dah hari yang seterusnya. Jadi untuk kumpulan yang kedua, jadi yang tadi kita dah sama sebab tu saya kata satu Jadi untuk kumpulan kedua tadi dia dah sama. Kemudian kumpulan, bila masuk kumpulan sampai pada hari ke-17, kumpulan pertama 16 itu salah saya 16 ya. Okey, hari 16 Disember bila kumpulan pertama tadi keluar, kumpulan kedua tu akan keluar sehari lewat. Okey, jadi the last day is free and easy. Sebab tu bila kumpulan pertama last day is free and easy, maknanya beribadah kamu sepenuhnya di Masjid Aqsa. Okey, 6 malam, 6 malam di tanah Palestin, di Masjidil Aqsa. Kita ada 6 malam di Masjidil Aqsa. Kemudian untuk perjalanan yang seterusnya, kumpulan kedua bila masuk ke Palestin, maka masuk ke Amman balik, ke Jordan balik. Kita akan bawa beberapa lawatan. Dan lawatan tu seperti yang tertulis di dalam kamu punya program. Lawatan-lawatan ini kemudian kita akan bagi sedikit masa, insya-Allah, untuk buat sedikit shopping shopping di Amman. Sebab harga barang-barang di Baitul Maqdis cukup mahal. Saya boleh beritahu kamu, hari ini 3 kali ganda daripada apa yang harganya di Amman. Kenapa masalah ini berlaku? Memang sengaja orang-orang Israel lakukan ini. Kamu akan nanti masuk, kamu akan lihat dinding yang diorang dah buatkan. Jadi dia akan buat satu kawasan dinding ni. Dinding ni akan kelilingnya, tapi tak termasuk dalam kawasan Baitul Maqdis. Maknanya sebelum bandar Baitul Maqdis, dinding ni dah masuk. Jadi orang yang masuk ke Baitul Maqdis semua ada sekatan. Orang-orang Arab di situ mengharapkan perniagaan hanya pada orang Islam. Sebab tu kadang-kadang fatwa hari keluar, ulama-ulama kita pula fatwa ni, kadang-kadang dia tak tengok what is the side effect. Betul, kita belanja duit kita di Baitul Maqdis, kasih revenue pada kerajaan Israel. Tapi kalau kita tak belanja, orang Arab dekat situ yang berkedai-kedai kat situ tak dapat duit. So apa jadi? Ini yang orang-orang Yahudi nak. Dia susahkan orang-orang Arab situ. Akhirnya orang Arab situ tak boleh cari makan. Apa buat? Mereka akan berpindah keluar daripada Baitul Maqdis dan duduk di kawasan Palestin yang lain, seperti di Hebron, Ramallah dan lain-lain. Kat situ dia bersama. Bila dia dah keluar semua orang Arab, orang Yahudi akan beli rumah-rumah mereka, kedai-kedai mereka. Kos orang Yahudi tinggi. Orang Yahudi, bila orang Yahudi dah beli satu beli, dah ramai dah beli, dia pun sama-sama jual pada kerajaan ataupun satu syarikat. Syarikat tu akan bangunkan semua tempat itu. Itu dia kata perkampungan baru Israel. Itu macam itulah dia buat. Dia buat perkampungan Israel baru. Orang Arab tu tak boleh hidup, orang Arab kat situ. Orang Yahudi tak akan beli barang Arab. Orang Kristian, orang lain-lain semua tak datang. Dan kita akan tengok betapa daifnya kawasan Arab dengan kawasan orang Islam dengan kawasan yang bukan Islam. Kita akan lihat nanti. Tapi hotel kita di situ hanya ada, saya beritahu keliling tu 5 sahaja hotel, yang mana hotel itu adalah dijalankan oleh orang-orang Arab di situ, Arab Palestin. Lain-lain semua hotel Yahudi. Kita tak masuk. Kita duduk hotel Holy Land. Alhamdulillah, hotelnya bagus. Hotel Holy Land ini adalah hotel orang-orang Islam. Kawasan kita duduk kawasan orang-orang Islam. Dan sikit-sikit mereka
ambil. Orang Arab tak kasihan. Jadi kalau kita nak makan ke apa tu bolehlah, nak niat nak tolong mereka, tapi harga memang mahal. Tak boleh buat apalah. Itu kalau niat nak beli, nak tolong, silakanlah. Tapi janganlah nanti komplain, kenapa mahal sangat? Memang mahal. Itulah cara orang-orang Yahudi ambil tanah-tanah orang Arab secara halus. Memang dia orang dah buat pun, dah ambil. Orang Arab tak tahan. Arab Palestin tak tahan duduk kat situ. Bila orang yang lain nak masuk, orang-orang Palestin langsung nak pergi Masjid Al-Aqsa, dia orang akan buat macam sekatan. Kenapa nak bagi itu, nak bagi, jadi susah dia nak masuk. Nak masuk semayang pun susah. Hari Jumaat aja dia lepaskan, hari biasa dia tak lepaskan. Tapi pelancong, Alhamdulillah, pelancong semua boleh masuk. Kita pelancong kan, dia kasih dia nak revenue. Itu yang apa ni. Jadi untuk jadi masuk ni, kumpulan ni, kita apa ni, sampai ke Amman, insyaAllah kita ada satu hari penuh untuk lawatan ke Amman. Dan tengok kedai-kedai dia untuk beli semua, Alhamdulillah. Dan insyaAllah akan berlepas pada pukul 2 malam ya, untuk kumpulan pertama. Untuk kumpulan kedua pula sama juga, tetapi kumpulan kedua ni ada lebih sikit. Dia punya program hari pun ada lebih satu hari ya. Dia ada lebih satu hari. Sebab tu dia tak dapat duduk dengan Habib Ali, tetapi harga dia sama. Dia ada lebih satu hari. Jadi kita akan bawa kumpulan kedua ni ada ekstra sikit. Dia pergi ke Petra. Petra masuk ke Petra. Dia akan pergi ziarah beberapa kubur sahabat ya. Pertama pun pergi kubur sahabat ya. Di Jordan ni ada beberapa kubur-kubur sahabat. Antaranya yang saya ingatlah di Jordan, Bilal, ada Muaz, yang biasa kamu selalu pergi ke Masjid Muaz. InsyaAllah kita akan ziarah makam dia, Muaz bin Jabal, Salman Al-Farisi ya. Dan lebih kurang 18 lah sahabat-sahabat yang terkenal ya. Yang kita terkenal ada. Mereka ni sebenarnya sahabat-sahabat datang ke Jordan waktu tu. Mereka waktu tu penyakit taun sampai ke Jordan. Sahabat tu datang, jadi ramai yang meninggal. Jadi makam-makam dia kata, tapi bukanlah di satu tempat. InsyaAllah yang pihak kedua kita akan juga pergi ke Jerash. Jerash ni di utara Amman ya. Dan kita akan dapat sembahyang Jumaat di Jerash ya. Sembahyang Jumaat di Jerash. Ada juga makam sahabat di sana. Dan hanya satu saja saya kena beritahulah, bahawa apabila kamu pergi ke Petra, Petra di selatan Jordan, kamu pergi Petra, walaupun kita tak masuk dalam program kita, tapi kita tambahkan sini, tiket masuk tu kena. Okey. Dia kalau nak kata Petra tu dia tempat bersejarah. Mungkin dulu pernah dia termasuk dalam one of the 7 wonders of the world. Saya tak tahu akhir-akhir ni dia terkeluar Kenapa terkeluar Tapi piramid masih lagi dalam 7 wonders of the world. Petra terkeluar, tapi dulu pernah termasuk bertahun-tahun one of the 7 wonders of the world. Jadi dalam Petra tu dia memang satu macam perkampungan di dalam gua. Besar tempatnya, kamu akan masuk ke dalam tu, tiket naik coach ya, kamu akan masuk dan kita dapat lihatlah Petra tu macam mana orang-orang kerajaan Petra ni sebelum zaman Nabi Muhammad. Sebelum zaman Nabi Muhammad wujud kerajaan dia. Ada yang kata kerajaan dia kerajaan Byzantine, bawa kerajaan Byzantine, tapi wallahu alam ada kata kerajaan dia sendiri. Jadi insyaAllah kita sampai mungkin kita dapat penerangan yang lebih jelas. Okey. Jadi bayaran dia, ini saya kena bayarlah, sama ada kat sini pun, kat sana pun boleh, ataupun kat sana lah. Satu orang, pihak kos pun akan bayar sebahagiannya. Satu orang sebenarnya 69 US, tetapi kita minta satu orang hanyalah 25 US. Rasa boleh ke? Boleh. Boleh ya? Boleh. InsyaAllah. Bayar tu 25 US seorang, kita masuk Petra lah. Okey.